Okay, so kita pergi ke definite integral. Okay, saya nak habiskan ni. Chapter 5 ni. Okay, definite integral maksudnya yang sebelum ni kita belajar dikatakan sebagai infinite, kamiran tak tentu. Tapi definite ni, ini adalah kamiran tentu. Apa yang tentunya? Sebab dia dah ada interval A to B. So, maksudnya dia dah ada nilai dekat sini. Sebelum ni dia tidak ada interval kat situ. Tidak ada letak nombor pun kat situ. Itu kamiran tak tentu. Ini adalah definite integral, kamiran tentu. So, nombor B ni dia mesti nombor yang lagi besar lah. Yang lagi besar kita akan letak kat atas. So, yang nombor kecil kita letak kat bawah. Itu tertib dia. Okay. Tapi bila untuk integrate ni, awak akan biasalah integrate macam biasa je lah. Apa yang kita belajar sebelum ni, sama ada pakai basic rules ke, ataupun do we need to break up, expand, or maybe we need to separate. Kan, kalau tak boleh use all the basic rules, then we come to using substitution. So semua akan jumpa balik dekat sini. Cuma sekarang ni bila awak integrate, dia dekat sini dia dah tak ada plus C dah. Okay. Plus C dah tak ada, tapi dia kita add on dengan kita letak bracket dan kita letak rate interval tu pula dekat dia punya selepas bracket tu. Okay. Dan kita akan substitute. Kita akan substitute nilai tu. Mula-mula kita akan substitute substitute B dulu. Lepas tu dia mesti wajib tolak. Kita substitute pula kita nilai A tu. So nanti your answer dia mesti dalam nombor je lah. Mesti dia wajib dalam nombor sahaja. So maksudnya dah tak ada plus C dan X form pun dah tak ada dah. Okay. So sebab kita akan masuk dalam X. Yang ni akan substitute nilai dalam X. So nanti jawapan akhir awak akan ada nombor. Plus C pun tak ada. Okay, there are a few of properties of definite integral. Boleh baca dekat sini. Dia tak ada apa beza banyak pun. Okay. Yang ini sebab apa dia jadi macam ni? Sebab kan integrate C dia dapat, kalau integrate C tu ibarat macam constant lah. Sebab kita punya variable ni X. So kita akan dapat CX. So CX, lepas tu dia letak sini. Kan saya kata dah tak ada tambah C tu, dah tak ada dah belakang dia. Lepas kita integrate, dapat CX. Lepas tu kita akan substitute B dengan A tu. So C tu constant, kita substitute B dulu dalam X. Lepas tu tolak, kita substitute A pula. So that's why dia jadi macam tu lah. Okay. Yang nombor 2 ni, kalau awak nak ambil perhatian sikit, dia akan jadi negatif bila apa? Nampak bezanya dengan sebelah kiri, sebelah kanan tu. Kalau awak terletak nombor kecil kat atas, nombor besar yang kat bawah. Bila awak terbalik macam tu, awak punya nilai integration akan jadi negatif. So yang tu bahayalah, ingat. Okay, 3 ni C is a constant, so you can bring out. Kalau 4 ni interval dia tak bergerak pun pada A kepada A, so dia punya nilai dia akan dapat 0. So kalau kita pecah ni pun sama juga, every time ada tanda cacing tu di X tu mesti ada lah. Dia tak share dah. Tanda cacing tu dia tak share, di X pun dia tak share. Okay, kalau untuk number 6 ni, number 6 ni maksudnya A to C. Okay. A to C and in between tu ada nombor B. Kan, ini interval.
Dia kata interval A kepada C. Tapi dekat tengah-tengah tu ada B. Kita boleh pecahkan dia. Kita boleh kata nombor 1 daripada A ke B dulu kita cari. Lepas tu kita akan tambah dengan kawasan yang kedua. Kawasan kedua B ke C pula. Nampak nombor yang kecil tetap ke bawah. Tetap letak bawah, nombor besar letak atas. Okay, so yang ini pun macam glamour jugalah. Okay, dia quite important juga. Yang 7 tu tak ada apa. Okay, so kita try example. Okay, example 1 ni ada dekat YouTube. 1A ni saya tak repeat balik lah. Kita pergi ke B. Siapa tengok nombor 1 ni? Apa jawapan dia nombor 1A ni? Ada tengok YouTube tak? 24. 24. Okay, very good. Okay. Kita pergi ke B. Okay, B. Untuk dia punya integrate tu. Satu-satu macam biasalah. So, 3 integrate X squared dapat apa? 3 tu memang ada constant, kita copy je. Integrate X squared. X kuasa 3 per 3. Sorry, saya sakit tekak. X saja. Apa-apa? X kuasa 2 per 2. Okay, kalau 1 integrate 1. Dapat X. Okay. Dan kalau sebelum ni, lepas kita integrate, kita akan kata plus C dekat sini. Ini kamiran tak tentu. Infinite integral. Tapi untuk definite integral, plus C ni dah tak ada. Okay. So, dia di cover oleh buat bracket. Tu letak pula negatif 1 hingga 3. Macam tu. Allah gatai tekak suri dah. So X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tambah X. Okay. So kalau lepas kita simplifikan dia jadi macam itulah. Okay. Lepas tu awak wajib tunjuk masuk nilai. Maksudnya kita akan masuk 3 dulu. 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa 2 tambah 3. So yang ini awak substitute 3. Nombor yang besar dulu. Tolak kan. Masuk pula yang negatif 1. Negatif 1 kuasa 3 tolak negatif 1 kuasa 2 tambah negatif 1. So yang ini yang masuk negatif 1. Yang tolak wajib operasi tolak. Okay, lepas tu kita kira lah. Dapat berapa? Yang ni? 24. Macam itulah kiranya. Tengok dah tak ada X, dah tak ada C dah. Dekat jawapan akhir awak tu. Hanya nombor sahaja. Tapi kan actually awak boleh recheck jawapan awak. Kan? Maksudnya, tapi yang ini wajib tunjuk. Wajib tunjuk masuk nilai. Okay. Okay, lepas awak tulis, tunjuk masuk nilai. Kan? Selain daripada awak kira manual, awak boleh juga key in dalam calculator. Dia punya jawapan ni dia ada 2 pilihan. Sama ada awak kira manual dari step atas tu ataupun awak boleh key in calculator formula tu. Formula yang mana? Formula yang soalan. Okay. Key in calculator bukan formula lah, soalan.
Tahu tak macam mana nak key in calculator ni? Nak Tak. tunjuk ke tak nak? Ha? Tak tahu. Tak tahu. Okay. Kena tahulah juga sebab pentinglah benda ni. Benda ni boleh menjimatkan masa awak. Maksudnya tak payah kira manual. Kadang-kadang kira manual tu pun dia boleh buat careless. Okay. Kita tengok. Ya, medium. Saya tak tahu. Jujur. Ya, Amin. Jujur dari hati lubuk. Hati dalam. Oh, ni lubuk terbenam terus. Sekejap, saya tunjuk. Okay, nampak tak kalkulator ni? Nampak video. Okay, so ni simbol yang ini ni. Tapi ni kena kalkulator yang edisi yang ada benda ni lah. Kalkulator hitam tu tak ada. Ada tak? Semua orang ada tak simbol ni? Ada medium. So key in lah. So dia punya range tu 3. Macam ni saya nak buat. Okay. So 3 ke -1. Lepas tu okay, function dia awak key in soalan tu. Okay, untuk X tu kita pakai yang alpha X tu. X yang colour pink ni. Okay. X yang colour pink tu maksudnya kena tekan alpha tu lah. So alpha X kuasa ada 3 sebelum tu. Okay, padam balik. 3. So alpha kuasa 3. Mana kuasa 3? Kuasa 3 shift tu. Nampak? Lepas tu tolak 2. Alpha X tambah 1. Okay. So dia akan jadi macam tu. Kuasa 2. Apa kejadah ni kuasa 3. Okay tak ni? Dapat tak macam ni? Dapat medium. So tekanlah sama dengan terus. Keluar berapa kalau tekan sama dengan? 24. 24. Terus itulah jawapan dia. 24 tekan sama dengan. So benda ni maksudnya dia boleh jadikan sebagai awak nak recheck jawapan awak. Kalau awak dah kira manual, awak nak recheck jawapan. Ataupun awak tak payah kira manual. Sekadar awak tunjuk masuk nilai. Lepas tu awak terus key in. Key in soalan. Tapi key in tu kena betul lah. Jangan salah pula. Itulah dia ni. Boleh lah nak backup. Right. So, nombor C ni YouTube juga. Apa jawapan YouTube? Tengok tak? Kalau tak jawapan YouTube, cuba awak key in. 3 point salah. 3.5. Salah. Cuba key in. Semua orang cuba key in. Dapatkan jawapan akhir dia. Apa jawapan dia? Try key in. Macam mana? Negatif 3.56. Negatif? 3.56. Negatif 3.56. Alright. Senang kan key in. Tapi kena tahu jugalah nak integrate. Okay, kita pergi ke D. Okay, D integration of 3x minus 1 squared dx from negative 2 until 0. Itu dia punya kalau dia punya dalam segi bahasa dia lah. Kita integrate from negative 2 until 0. Okay, so nak integrate yang ni dulu macam mana? Kena ingat balik nak pakai apa ni? 3x minus 1 squared. Kita pakai apa? Apa kaedah awak nak pakai ni?
Ada 3 sebenarnya. Awak boleh selesaikan ni. Pertama apa? Boleh expand dulu ke? Boleh? Expand dulu. Fx kuasa N tambah 1 bahagi balik dengan apa? Dah mak, koma ni. N tambah 1 darab dengan F prime X. Yang ni pun boleh. Tapi yang ini dengan syarat apa je? Fx ni boleh apa je? Linear. Linear. Yang ketiga, kalau rasa gigih sangat, awak boleh pakai substitution. Pun tak ada masalah. Substitution. Apa saya ada O? Substitution. So, ketiga sebenarnya boleh guna ni. Nak selesaikan benda ni. Okey, nak pakai yang mana ni? Nampak apa? Macam mana? Saya tak boleh nak tanya kat awak terus jawapan akhir. Kan semua pakai key in calculator. Saya nak tahulah juga dalam kerja ni nak pakai yang mana. Kita pakai yang basic rules tu lah. Basic rules nombor 5. So dia akan jadi macam mana? 3x minus 1 kuasa berapa? 3. Bahagi dengan 3 darab 3. okey. Plus C dah tak ada. Negatif 2 kosong. So maksudnya awak punya ni 1/9 3x tolak 1 kuasa 3. Kalau kita nak kemaskan dululah. Okey, baru substitute nilai. Substitute kosong dulu. Yang nombor yang besar dulu. So 3 darab kosong kuasa 3. Ini yang kosong. Tolak. Korang tengah buat apa ni? Medium lag tadi. Suara medium lag. Sangkut. Ya ke? Tak dengar apa tadi. Saya suruh awak kira yang D tu. Dapat berapa? 38. 38. Alright. Okay, next E. Macam mana nak selesaikan E? Nak pakai macam mana ni? Nak integrate? Macam mana nak integrate ni? Takkan tak ada idea langsung ni. X tambah 2/2. Apa kita nak buat? Lag juga ke suara saya ni? Separate je ni tu. Boleh separate. Okay. Dia boleh separate pun boleh. Kalau sebenarnya dia bawah ni cantiknya separate kan. Selalunya untuk denominator yang single X, yang ada variable X tu. Tapi dia single sajalah. Maksudnya X squared ke X kuasa 3 ke. Dia tak boleh X kuasa 2 tambah 5. Tak boleh. Kalau macam ni constant. Okay, separate tu betul. Constant. Kita boleh satu lagi. Kita boleh bawa keluar dulu constant tu. 1/2 tu. Okay, tapi dia yang per semua tu lah. 1/2. So awak just integrate X tambah 2 tu. Ini pun boleh juga. Okay, maksudnya 1/2 ni memang kekal kat luar. Integrate X dapat X squared over 2. Integrate 2 dapat 2X. Okay, tutup kurungan 2 sampai 5.
So yang ini dia ada dua cara. Sama ada awak nak masuk dulu, masukkan dulu, darab dulu. Darab masuk 1/2 dulu pun boleh juga. Maksudnya awak akan jadi X kuasa 2/4 tambah X. Okey. Ataupun cara kedua, awak biarkan dia dekat luar. Biarkan 1/2 kat luar. Pun boleh juga. Tapi bila 1/2 dekat luar, bila awak substitute tu, awak akan masuk 5 kuasa 2/2 tambah 2 darab 5. Dia ada bracket besar. Tolak 2 kuasa 2/2 tambah 2 darab 2. So, kalau 1/2 tu kat luar, dia ada bracket besar. Nah, bracket besar ni. Maksudnya selesaikan yang dalam ni dulu. Nanti baru awak darab dengan 1/2 tu. Pun boleh juga. So, dapat berapa jawapan? Dia sampai awak tunjuk key in macam ni. Lepas tu awak key in je lah dalam calculator tu. Awak tunjuk je substitute nilai macam ni. Kalau malas nak kira manual ni, kita key in dengan calculator untuk dapat jawapan akhir. Dapat berapa? Dapat 33/4. 33/4. Okay, good. Pun sama juga. Lagi jawapan akhir je. Ini suka hatilah nak key in ke nak kira dulu ke. Cuba F. Dapat apa jawapan F? Yang ini yang saya kata kalau bawah tu single X. Kan? So kalau bawah dia single X macam ni, single X lah ni kiranya. Baru kita sesuai nak separate. Sebab dia tak boleh bawa keluar. So dia 1/x squared tolak X kuasa 1/2/x squared. Baru kita separate. Lepas tu ikutlah kita kena bring up. So ini jadi X negatif 2. Yang ini kena selesaikan 1/2 tolak 2. Hukum indeks. Jadi kuasa berapa? X kuasa negatif 3/2. Lepas tu integrate lah. Dapat berapa? Negatif 0.25. Negatif 0.25. So maksudnya negatif 1/4 ataupun negatif 0.25 pun boleh juga. Kalau yang 0.25747459 macam tu, kalau yang macam tu saya lagi prefer dalam bentuk pecahan. Okay. Kalau negatif 0.25 dalam bentuk perpuluhan masih boleh diterima lagi lah. Tapi kalau yang awak kena bundarkan tu, baik awak bagi dia dalam pecahan. Ataupun sebenarnya nak selamat, bagilah dalam pecahan. Kalau ada nombor tu dalam pecahan. Okay dah. Before we go to the next step. Next is evaluate by using substitution. Maksudnya same like what we did before. Kalau awak tak boleh integrate using basic rules, maksudnya you cannot use bring up ataupun separate kan, lagi apa expand, then kita akan guna using substitution. Benda yang sama jugalah macam mana awak nak substitute tu. Macam mana pemilihan U tu, tengok balik yang sebelum ni. Apa tips-tips dia, apa yang perlu mission kita mesti semua dalam sebutan U. Benda tu kita apply balik lah dekat sini. Okay, A ni YouTube. Saya tak mau ulang dah. Okay, let's see for B. Integration 3x squared times x cubed plus 1 power of 1/2 dx from negative 1 until 1.
Ya, sama macam substitution ni, saya suka buat kotak-kotak nak memberitahu mana dia punya hasil darab tu. Okay, let you nak apa? X kuasa 3 tambah 1. Okay, dan memang ambil selalunya yang ada kuasa tu. So, tapi kita tak ambil the power lah, we just take dia punya function bawah tu. Differentiate, dapat 3x squared, tinggalkan du sorang-sorang, dan we have 3x squared dx. So for kotak x cube plus 1 ni dah ada dah wakil dia. Untuk kotak 3x squared dx pun kita dah ada dah wakil dia du. So bila semua kotak tu dah ada color dah macam ni, maksudnya cantik lah tu awak punya pemilihan u tu kan. Dan kita akan start substitution. Inilah substitution dah. Okay. Substitute color kuning tu dulu. U power of 1/2. Then the purple color du. Okay. So negative 1/2 ni sebenarnya nak tulis pun boleh. Tak nak tulis pun tak apa lagi. So we focus on the U form tu. Integrate in U form akan dapat 2/3 U power of 3/2. Okay. So negatif 1 sampai 1. Okay. Di sini dia ada pecahan dua metod. Okay. Pada step yang ini awak ada pecahan dua metod. Okay. Metod yang pertama. Metod yang pertama, awak kena tahu 1 dengan negatif 1 ni, kan, ini adalah interval asal. Dia adalah hak X. Okey, kepunyaan X. Interval yang asal tu. Bila dia hak X, maksudnya awak kena tukar dulu. Tukar dulu U ke X form, baru masuk nilai. Yang ini yang selalu kita buat sebelum ni lah. Jawapan akhir kita mesti kita kena tukar dulu dalam X form. Okay, maksudnya 2/3 at U kita X cube tambah 1 kuasa 3/2 negatif 1/1. Dia mesti tukar dulu dan baru kita masuk nilai 1 kuasa 3 tambah 1 kuasa 3/2 tolak 2/3 negatif 1 kuasa 3 tambah 1 kuasa 3/2. Okay, so dapat jawapan kat sini dapat. Okay, tu kita hold dulu jawapan tu. Okay, yang kedua, metod yang kedua, dia sambung sini juga. Metod 2, okay, awak cari nilai X, cari nilai U dulu. Kan? Cari nilai U dulu untuk masuk dalam U form. Maksudnya kita tak payah tukar pun kesebutan X dah. Tapi awak kena cari nilai U dulu. Macam mana nak cari nilai U? Kan tadi kita let U dengan X kuasa 3 tambah 1. Okay, kita ada nilai X sama dengan 1 dengan X sama dengan negatif 1. Interval. Kan? Ni yang saya kata ni. Ini hak X. Okay. So kita ambil nilai 1 dengan negatif 1 tu. Kita dapatkan dulu nilai U. So 1 kuasa 3 tambah 1 dapat berapa? 2. 2. Okay. Lepas tu untuk negatif 1 pula dapat apa?
kosong. Okay. Maksudnya awak continue daripada sini, nombor awak siap nilai U. U kuasa 3/2, range dia adalah 20. So sekarang ni ini baru adalah hak U. So dia belongs to U. Bila macam ni, awak boleh terus saja substitute 2/3 darab dengan 2 kuasa 3/2 tolak 2/3 darab dengan 0 kuasa 3/2. So dia lagi, maksudnya tak payahlah panjang macam ni. Nampak? Compare. Awak comparekan dua masuk nilai ni. Ini masuk nilai X. Yang ini masuk nilai dalam U. Kalau kita nampak masuk nilai U tu dia lagi nampak macam simple sikit lah. Tetapi kena ingat lah. Kena cari dulu nilai U tu. Kalau terlupa, memang parah lah. Apa-apa pun nak guna metod 1, metod 2 ke, lepas tunjuk nilai ni, kalau awak nak kira manual pun boleh, or you can key in pun boleh. So, what is the final answer? 8/3. 8/3 salah. Kalau awak guna yang U ni, maksudnya awak kira yang ini je. Ini berapa ni? 2 kuasa 3/2 darab dengan 2 bahagi 3. Dapat berapa? Kalau tak boleh dalam pecahan, yang inilah awak akan bagi dalam perpuluhan. Berapa jawapan dia? Sebab sebelah ni dah kosong. 1.885. 1.885, ambil 4 lah tempat perpuluhan. 56. 1.8856. Tak. Okay? So nampak nak guna metod 1 ke metod 2 ke ikutlah. Kalau metod 1 tu dia direct terus, tak payah cari nilai U, tapi awak kena tukar dalam sebutan X. Di mana sebenarnya saya lebih suka metod 1 lah. Sebab metod 1 tu memang kita duk buat daripada sebelum ni. Memang kita jawapan akhir kita mesti dalam sebutan X. Tapi nak menyenangkan kira, kan guna metod 2 sebab dia U tu seketul tu je. So dia punya tunjuk masuk nilai tu lebih simple. Tapi saya rasa sekarang ni kalau guna metod 1 pun tak ada masalah. Sebab awak akan kira dengan key in dalam kalkulator. Kan? Taklah awak rasa macam serabut sangat. Nampak yang highlight kuning tu. Itu just nak tunjuk method sahaja dalam kerja. Wajib tunjuk. Lepas tu nak kira, key in dalam kalkulator soalan tu je. Okay, so yang ni ambil dua-dua method ni. Bila substitution tu macam ni. Okay, salin dua-duanya. Jangan tak salin, snap. Snap ke salin ke, tapi lepas snap tu kena salin lah balik atas buku tu, senang nak nampak. Okay, see YouTube. Okay, siapa yang dah siap boleh terus ke D. Okay, buat D. Okay. D. 1, 2, 2, 3x squared plus x times 2x cubed plus x squared power of negative 1/2. Jangan lupa 1/2 bawa naik ke atas, dia akan dapat negatif. Okay, so yang ni dia punya hasil darab tu, seketul-seketul tu. Tak boleh nak pisah dah, itu je lah. Okay, now let you with 2x kuasa 3 tambah x kuasa 2. 2x cubed plus x squared. Differentiate, you will get 6x squared plus 2x. Tak ada pun. Nak adjust macam mana?
Keluarkan 2. Factor out 2 dan 2 times 3x squared plus x. Rearrange, then we will get du over 2 equals to 3x squared plus x dx. Okay, so means that kotak 3x squared plus x dx tu kita dah ada dah du over 2, cantik. Okay, now start substituting. Here we have u power of negative 1 over 2 times du over 2. 1 over 2 you can bring out. Kalau tak nak bagi dia serabut. Okay, constant. Boleh bring out. Okay, just integrate u power of negative 1 over 2 dapat u power of 1 over 2 over 1 over 2. Okay, kat sini kalau awak tak cari lagi nilai u tu, you can use 1 until 2 lah. Okay. So sekarang ni rasanya nak guna method 1 ke nak method 2 ni? Nak ganti dengan x ke ataupun nak cari nilai u? Cari nilai u. Okay, so kita cari nilai u. So kita ada tadi yang kita let u tu dengan 2x cube tambah x squared. So when x equals to 2, u equals to berapa? 20. 20. Okay, 20. X equals to 1? 3. 3. Okay. So yang ini, okay, benda ni awak selesaikan, boleh di simplify lagi. So dia 1 over 2 bahagi dengan 1 over 2, habislah lah. So now, kat sini awak boleh guna dah terus. Kan bila awak dah cari tu, maksudnya range awak 20 dengan 3. So awak dah ada dah. So yang ini belongs to you lah. Hak you tu. So boleh terus substitute 20 kuasa 1/2 tolak 3 kuasa 1/2. Nampak tak? Bila awak guna dalam sebutan u tu, dia punya calculation tu lagi much simple lah. Nampak berapa? Ni kira manual pun lagi laju daripada key in. Kan kadang-kadang kira manual tu lagi laju daripada awak key in nak cari alpha x. Dapat berapa sini? 2.740. 2.74. 274. Dah. 27401 ke 2.74 ke. 3 significant figures boleh, 4 decimal places pun boleh. Okay. Okay, ini u je, bukan u squared, u je. Okay, buat lagi satu ni. Aman, dia kena praktis banyak ni. Maths ni, dia punya cara dia adalah dengan buat latihan. Dia tak boleh membaca. Awak tidak boleh baca tenung aja kan. Dia tak, tangan tu mesti ada pensel juga nak conteng-conteng tu. Kena kira juga. Okay, let you dengan Mirza. Ambil yang mana Mirza? X kuasa 3. X kuasa 3. Differentiate dapat apa? 3x kuasa 2. 3x kuasa 2. Okay, ada ke 3x kuasa 2? Tarik. Tak ada. Walaupun x kuasa 2 ni, so dia tak sama lah. Sebab kawan ni ada tambah 5. Dia tak boleh dipisah-pisahkan. Okay. So sebenarnya tak cantik lah. X kuasa 3 ni tak cantik. Dia tak sama. X kuasa 2 dengan X kuasa 2 tambah 5. Bila saya kotakkan sekotak macam tu, dia dah tak boleh pisah dah. Dia ada bracket lagi tu.
Okay, maksudnya nak ganti apa ni sebenarnya dengan U? Dah X kuasa 3 tak sesuai. Yang tinggalnya hanya X kuasa 2 tambah 5 lah. Okay, differentiate. Dapat 2X. Okay, 2 tu kurang-kurangnya boleh bawa ke sebelah. Dia jadi macam ni. Ada tak X dekat sini? Okay, kita dah ambil ni. X ada tak? Yang ini boleh pecah. Tadi X squared tambah 5 tak boleh pecah. Tapi X kuasa 3 boleh pecah lagi. Boleh pecah jadi apa? X kuasa 2 darab X. X kuasa 2 ketul. X ketul. X kuasa 2 tambah 5 kuasa 1/2 darab dx. Dia dah jadi macam tu. Yang X kuasa 3 boleh pecah lagi. Okay, so now X squared plus 5 ni sebagai U. And you have X dx. X dengan dx S du over 2. Satu kotak lagi tak ada colour. Macam mana? Ingat, ada kes yang macam ni. Kat mana nak wakilkan X tu? Mana X squared? 2 tu sama dengan U tolak 5. Ada, boleh juga macam ni. So, ini adalah X kuasa 2. So, 3 colour macam ni. Kan ada contoh dah. Jangan kata saya tak payung. Okay, now 0 until 2. Okay. Yang ni nak guna sebutan U pun boleh. Sebutan U lah kot. Kekalkan 02 pun boleh. U tolak 5 dengan U kuasa 1/2 du over 2. So, bawa kembangkan dulu. Yang ini jadi U kuasa 3/2 tolak 5 U kuasa 1/2 du. Okay, integrate. Dapat 3/2 dapat berapa? 2/5. 2/5 U kuasa 5/2 tolak 10/3 U kuasa 3/2. Saya dah laju dah. 02. Tapi ingat 02 ni kepunyaan apa? Hak siapa ni? 02 adalah kepunyaan siapa? X. X. So, alert. Okay, alert. Awak nak jangan termasuk 02 tu dalam U. Kalau nak masuk dalam U, cari dulu nilai U tu. Tapi kalau tak nak cari nilai U, tukarkan dulu U tu dalam sebutan X. Okay. So, buatlah. Dapat berapa jawapan? Yang ini boleh key in. Tapi jalan kerja kena tunjuk. Dapat berapa? Key in je dulu. Berapa? 11.05. 11.05 banyak sikit. 4 tempat perpuluhan. 35. 35 ke 36? Bundar kan? 36. 36. Dah. Okay. Dah. Okay, Dah, nombor Madam. 3. Given that D over dx. Okay, D tu. D differentiate tau. Ni simbol differentiate. Differentiate square root of x plus 2 over x cubed is equals to negative 5 square root of x plus 12 over 2x power of 4. Find integration of 5 square root of x plus 12 over 2x power of 4 dx. Okay. So, yang ini kalau awak pakai basic rules ke, awak pakai substitution ke, apa-apa method kan, awak fokus pada yang ini saja dan jawapan tu dapat betul. Okay.
So macam mana kita nak kaitkan? Dia bagi maklumat differentiation tapi dia suruh cari integration. Integration. So benda ni, awak ingat tak mula-mula yang saya kata kalau differentiate ayam dapat telur ayam, kan? So dapat telur ayam. Kalau integrate balik telur ayam, dapat balik ayam, kan? So dapat balik ayam. So yang inilah dikatakan sebagai anti-derivative. Dia nak suruh awak selesaikan. So maksudnya sekarang ni selesaikan integration guna konsep anti-derivative. Tak ada basic rules, tak ada dah substitution. So namanya adalah konsep anti-derivative. Okay, macam mana konsep ni dijalankan? Apa step dia? Okay, step pertama kita salin lah maklumat tu. Salah kurungan. Okay, salin balik. Okay. Step 1, bawa dx ke sebelah kanan. Okay. Maksudnya dx yang ni bawa ke sebelah kanan. So sebelah sini akan tinggal d sahaja. D itu simbol untuk differentiation tau. Okay, simbol untuk differentiation. Okay, so dx kita dah bawa sebelah kanan dah. Dia macam tu. Okay, yang kedua, kan, integrate. Maksudnya letak tanda cacing tu both sides. Kita letak tanda cacing tu both side. So, sini dah ada tanda cacing. So, sebelah sini pun ada tanda cacing. Sebelah kanan tu ada, sebelah kiri pun ada. Okay. Next one, awak kena tahu apa yang dikatakan anti-derivative, kan? So, dia kalau ada integration dan differentiation serentak. Okay. Dekat situ ada integration dengan differentiation serentak, jadi natural balik. Okay. Maksud natural ni, so dia kita boleh cancel, kan? Maksudnya untuk yang ini dia terus hilang, cancel, dia jadi natural balik. Dia ibarat macam tambah dengan tolak. 3 tambah 2, tolak balik dengan 2 akan dapat 3 balik. So dia akan jadi natural balik, kan? Awak tambah 2, awak tolak balik dengan 2 akan dapat 3 balik. Samalah. Benda tu awak differentiate, lepas tu awak integrate balik, dia akan dapat balik benda yang sama. So maksudnya untuk sebelah sini, okay, saya letak dia sebelah ni lah. Yang ini masih kekal lagi. Yang sebelah kanan tu masih ada lagi tanda cacing tu. Tanda integration tu. dx. Cuma yang sebelah kiri tu yang tinggal hanya square root of x tambah 2 per x cube je. Dah hilang. Okay. So setakat ni, step ketiga ni awak boleh tahu macam mana boleh dapat step ketiga ni. Macam mana boleh dapat tulisan hitam tu. Faham? Faham, madam. Okey. Yang keempat, fikir
nak darab dengan apa supaya jadi macam soalan yang dia nak. So atas ni awak akan fikir nak darab dengan apa supaya, so ini nak darab dengan apa supaya dapat macam soalan yang dia nak. Apa soalan yang dia nak? Patah balik lah yang ini. Soalan yang dia nak tu. Okay, saya tulis kat sini. Lagi nampak. So, soalan yang dia nak. Saya tulis balik kat situ. Dia nak suruh cari integration 5. Darab dengan 5. Set X tambah 12. Per dengan 2X kuasa 4 dx. Yang ni yang dia nak. Okay. So, kalau awak perhati kat situ. Kita akan compare dengan yang inilah. Yang ini ada negatif kat luar. Yang soalan yang dia nak ada 5. So nak darab dengan apa? Negatif Maksudnya, 5. negatif 1 darab dengan apa supaya dapat 5. So kita akan darab dengan negatif 5. Dia mesti dapat apa yang dia nak. Okay. So yang sebelah kiri ni kalau darab dengan negatif 5, dia akan dapat 5 lah. Okay. Bila dah darab dengan 5, dapatlah soalan yang dia nak. So yang sebelah kanan ni pun kena darab dah juga dengan negatif 5. So bila darab dengan negatif 5, dia jadi apa? Negatif 5 set X tolak 10. Set X ni darab dengan negatif 5, 2 tu pun boleh darab dengan negatif 5. Bawah ni tak payah darab dah lah, kita dah darab atas. Dah. Lepas tu just tambah C. Ini je. Last sekali. Jangan lupa tambah C. Dah lah. Inilah dia cara menggunakan konsep anti-derivative. No substitution, no basic rules. Awak just pusing-pusingkan dia je dan fikir nak darab dengan apa supaya dapat macam soalan yang dia nak. Ni dia katakan konsep anti-derivative. Okay, salin. Kita try soalan 4 tu. Last one. Okay dah. Ya. Yang lain tu screenshot dulu, lepas tu nanti salin balik. Okay, last one. Show that. Ada soalan show ni. So, bila ada soalan show, awak kena showkan lah. Tak boleh lah abaikan. Show that differentiate 2x cubed over 5x minus 1 is equals to 2x squared times 10x minus 3 over 5x minus 1 squared. So yang bila soalan show ni maksudnya soalan right hand side, left hand side lah. Kita boleh start mana-mana dan kita akan start from left hand side. Untuk yang ni start lah left hand side, senang. Okay, maksudnya daripada left hand side dia minta differentiate 2x cubed over 5x minus 1. Okay, differentiate. Nak guna apa ni? Petua apa? Rules apa? Kalau differentiate atas bawah ni. Apa nama rules dia? Quotient rule. Quotient rule. So maksudnya U equals to 2x cubed, B equals to 5x minus 1. U prime equals to 6x squared, B prime equals to 5. Okay. So, apa formula quotient rule? Macam mana? Apa start apa? Apa darab apa?
Macam mana formula quotient rule? VU prime tolak UV prime per V kuasa 2. Alright. Mesti wajib dengan V. V U prime minus U B prime over V squared. Okay, V squared. Okay, macam ni awak tengok tak? Awak nak jadikan dia sebagai right hand side. Kan? Right hand side awak 2x squared 10x tolak 3 per dengan 5x tolak 1 kuasa 2. So awak kena usah lah. Apa nak tuju ke arah right hand side tu. Okay, bawah ni dah cantik dah. Dah dapat dah. So yang atas ni awak tengok, oh dia keluarkan 2x squared. So daripada atas ni, kita keluarkanlah 2x squared. Ada dua term ni. So kalau kita keluarkan 2x squared, okay, untuk term yang pertama ni, apa yang tinggal je? Dah keluar 2x squared. 5x tolak 1 ni kekal. 6x squared tu awak keluarkan 2x squared, apa yang tinggal? 3. 3. Dah. Tolak. Okay, yang ni pula. Kan? 5 kekal. Awak dah keluarkan 2x squared. Tinggal apa lagi? X. X. Okay. Dah. So sekarang ni, yang ni pun dah sama dah. Di dalam ni, kembangkanlah. So expand and simplify. Nanti dapatlah macam ni. So shown. Okay. Sama dengan right hand side. Okay, tu soalan yang pertama. Dia suruh shown dah. Okay, hence. Okay, dalam matematik, ni dalam assignment awak pun ada. Bila perkataan hence, wajib continue ataupun guna maklumat sebelum. Okay. So, apa maklumat sebelumnya? Kita yang differentiation tadilah. Dia kata hence find. So, kita nak selesaikan soalan yang ni dengan menggunakan, nak guna apa selesaikan soalan tu? Method apa? Method apa tadi saya panggil? Konsep Antiderivatif. 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 Sebab dia dah bagi differentiation. So awak kena guna differentiation tu. Kalau dia dah bagi maklumat differentiation, maksudnya antiderivatif lah. Okay. So macam mana step tadi? Mula-mula tulislah d per dx 2x cube per 5x tolak 1 sama dengan 2x squared 10x tolak 3 per dengan 5x tolak 1 kuasa 2. Okey. Apa tadi saya kata first step? Salin tak? First step apa? Awak dx ke kanan. Okey. So tinggal sini d sahaja. First step. Okay, dah. Second step, apa dia? Integrate. Integrate both side. So, letak integrate both side. So, apa yang akan cancel bila ada integrate both side? Mana yang akan jadi natural balik? Yang mana akan jadi natural? Yang sebelah kanan ke sebelah kiri? Kiri. Kiri. So yang ni dia boleh hilang. Okay, so saya tulis kan selalunya kan habit kita yang ada integrate tu kita letak sebelah kanan, sebelah kiri. So jadi saya susun je lah balik.
So maksudnya yang ini just tinggal 2x cube over 5x minus 1 je. Dah. Okay. Lepas tu, apa step yang terakhir? Fikir nak darab dengan apa supaya sama dengan soalan yang dia nak. Apa soalan yang dia nak? Ni soalan yang dia nak. Saya highlightkan tu. Okay, so Usha, kita nak darab dengan apa ni? 5. Darab dengan 5. Very good. So bila darab dengan 5, kawan ni akan jadi sebelah kiri ni 10x squared. 10x tolak 3 per dengan 5x tolak 1 kuasa 2. Okey, dapat yang macam dia nak tu. Okey, dx jangan lupa. Kita tinggal buat dx. Yang sebelah kanan ni, inilah jawapan dia. Jadi berapa? 10 Kuasa 3. per dengan 5x tolak 1 X dan tolak 1. jangan lupa Tambah C. Tambah C. Dah. Itulah dianya. Inilah dikatakan menggunakan konsep anti-derivative. Soalan yang ini quite glamour juga tau. Dia mengunci awak punya kefahaman differentiate dengan integrate tu. Dia punya relate dia. So, kalau awak perhatikan differentiate dengan integrate tu pun dia macam terbalik-terbalik macam tu je. Sama je formula dia. Okay, that's all for today. Thank you, class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you. madam. Yes, welcome. Thank you, madam. Yeah.